Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis, yang dimulakan yang hormat Datuk Haji Mu'rafiki bin Datuk Kiai Haji Samsudin selaku pengarah Jabatan Anggun Islam Negeri Johor, yang dimulakan Al-Fadil Tuan Haji Anwar bin Sarimin selaku Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Anggun Islam Negeri Johor. Tidak dilupakan Al-Fadil Tuan Haji Zamri bin Kambari, Ketua Penerus Pengarah Bahagian Dakwah, yang dimulakan Al-Fadil Dr. Zulkifli selaku pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Al-Jawahir serta barisan jawatan kuasanya. Tidak lupakan Al-Fadil Ustaz Rafi selaku usaha sahabat selawat nariah serta barisan jawatan kuasanya. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita pada malam ini masih lagi diberikan kekuatan, masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama kita menunaikan tuntutan fardu ain kita. Setelah kita sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib, diikuti dengan wirid dan juga doa, kita serikan lagi malam ini dengan program yang dipanggil program selawat nariah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga pada hari-hari yang berikutnya nanti, Allah akan terima sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah sifat orang yang beriman setelah dia menunaikan satu-satu ketaatan. Lepas sembahyang, lepas doa, lepas wirid, maka di sana ada pengharapan yang tinggi. Apakah yang diharapkan? Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan tadi diterima sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak tahu yang mana satukah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah setelah melakukan satu-satu ketaatan, maka di sana pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan itu diterima sebagai amalan kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang keduanya, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita berjumpa dengan bulan yang dipanggil bulan Rejab. Salah satu bulan yang dipanggil bulan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, salasun mutawaliyatun wa rajabu mudhar. Ada 4 bulan yang haram, 3 bulan yang berturut-turut, dan 1 yang menunggal, iaitu namanya bulan Rejab. Wa rajabu mudhar. Dan inilah formula yang Nabi ajar kepada kita.
Kalau kita nak mengingat yang dipanggil bulan-bulan haram, ini formula dia. Kalau tak ikut formula ni, mesti tertinggal. Sebab saya dulu masa sekolah agama, antara soalannya, sebutkan nama-nama bulan haram. Mesti je tertinggal. Formulanya apa? 3 yang berturut-turut, 1 yang menunggal. Dieling-eling Kang ya. 3 yang berturut-turut, 1 yang menunggal. Dan 3 yang berturut-turut tu mesti dimulakan dengan bulan yang dipanggil bulan Zulqaidah. Ingat nama pengusi, Zul. Zulqaidah. Kemudian Zulhijjah. Kemudian yang ketiga namanya Muharram. Kan berturut-turut Zulqaidah, Zulhijjah, yang ketiga Muharram. 3 yang berturut-turut, wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab itu bulan yang menunggal. Sebab yang 3 itu berturutan, tetapi Rajab itu yang menunggal. Itu formula yang Nabi ajar pada kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dipanggil namanya bulan haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan yang Allah ciptakan kepada kita semua, daripada dulu sampailah sekarang, bilangan bulan tetap 12. Daripada awal kejadian langit dan bulan, bumi dan bintang, bilangan bulan tetap 12, tak berubah sampai sekarang. Bahkan dalam kalender Masihi, atau sekarang kita kenal dengan namanya kalender miladi. Kenapa masih miladi ni? Jawatankuasa Fatwa Peringkat Kebangsaan putuskan kalender Masihi sekarang dikenal dengan namanya miladi. So kita popularkan perkataan miladi. Daripada dulu sampai sekarang bilangannya 12, tak berubah. Dan di antara 12 itu, 4 bulan tu namanya bulan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil namanya bulan haram kerana pada bulan haram itu orang Islam ditegah ketika itu, pada awal pensyariatannya ditegah, dilarang daripada melakukan peperangan, pertumpahan darah dan sebagainya. Namun pensyariatan itu dimansuhkan, tetapi dari sudut yang dipanggil kemuliaan bulan haram tetap masih kekal sampai sekarang. Saya mengambil pandangan daripada Sayyiduna Ibnu Abbas yang direkodkan dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, yang menyatakan apa? Pandangan Ibnu Abbas tentang kemuliaan bulan haram, termasuklah bulan Rajab yang kita sudah berada sekarang. Ibnu Abbas menyatakan apa? Bulan haram itu ada keistimewaannya. Istimewanya apa Ustaz ya? Istimewanya, barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan haram, termasuklah bulan Rajab ini, maka ganjaran pahalanya lebih berbanding dengan bulan yang tidak haram. Ini pandangan Ibnu Abbas. Maknanya siapa-siapa sembahyang pada bulan haram ni, ganjaran pahalanya lebih. Siapa-siapa yang berpuasa sunat pada bulan haram, ganjaran pahalanya lebih. Siapa-siapa yang yasinan pada bulan haram, ganjaran pahalanya lebih. Siapa-siapa yang tahlilan pada bulan haram ni, pahalanya lebih. Siapa-siapa yang selawatan pada bulan haram ni, pahalanya lebih. Itu kalimah-kalimah Arab yang telah dijawakan. Yasinan, tahlilan, selawatan. Siapa-siapa yang melakukan kebaikan pada bulan haram ini, maka ganjaran pahalanya lebih. Sebab itulah kita tengok ramai orang Islam dan juga ulama-ulama di Nusantara ni, termasuklah Malaysia, Indonesia ni, bila sampai yang dipanggil bulan Rajab, para alim ulama banyak memberi nasihat kepada kita, banyak memujuk kita untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan haram, termasuklah bulan Rajab ini.
Sebab tu kita tengok bila masuk bulan Rajab, ramai orang melakukan ibadah puasa sunat pada bulan Rajab. Kerana Nabi sebut apa? Afdalus siyam ba'da syahri Ramadan as-siyamu fi syahril Muharram. Seafdal-afdal puasa selepas puasa pada bulan Ramadan, iaitu berpuasa pada bulan yang haram, termasuklah bulan Rajab. Maknanya apa? Siapa-siapa puasa sunat pada bulan haram, pada bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, maka puasanya itu rankingnya, kedudukannya nombor 2 selepas puasa pada bulan Ramadan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun, siapa-siapa pula yang melakukan dosa pada bulan haram, termasuklah bulan Rajab ini, maka dosanya juga dilihat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Siapa-siapa yang buat baik, ganjaran pahalanya lebih. Tetapi awas, ahli Qaryah Mutiara Rini, siapa-siapa yang melakukan dosa dalam bulan haram, termasuklah bulan Rajab ini, maka dosanya juga dilihat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Kerana dia telah mencari, kerana dia telah pun mencacatkan kemuliaan yang Allah anugerahkan pada bulan yang dipanggil bulan haram, iaitu bulan Rajab ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum, yang berarti pada bulan haram ni, termasuk bulan Rajab ini, dan janganlah kita ini menzalimi diri kita pada bulan-bulan haram, termasuklah bulan Rajab. Menzalimi itu macam mana Ustaz? Maksudnya beginilah ya, siapa-siapa yang tak semayang fardu pada bulan Rajab, pada bulan haram, dia sebenarnya telah menzalimi dirinya. Kenapa? Sebab dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi laluan kepada alunan azan. Silakan Tuan Bilal. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit lagi lah tuan. InsyaAllah tazkirah saya tak panjang, nama pun tazkirah, ini tak boleh panjang-panjang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka barang siapa yang melakukan dosa pada bulan yang haram ini, termasuklah bulan Rajab, maka dosanya juga dilihat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dia telah mencari, mencacatkan kemuliaan yang Allah anugerahkan pada bulan yang dipanggil bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka mengambil pandangan Ibnu Abbas, siapa-siapa yang melakukan kebaikan pada bulan haram ini, ganjaran pahalanya lebih. Maka pada bulan Rajab, kita ini digalakkan untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Maka pada malam ini majlis kita adalah majlis yang berkaitan dengan namanya selawat nariyah. Majlis untuk memberi semangat kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang dipanggil namanya ibadah selawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita membaca yang dipanggil selawat nariyah ni, kita tahu ada di antara sahabat-sahabat kita di luar sana yang mana mereka ni tak suka dengan yang dipanggil selawat nariyah. Dia kata, kenapa nak baca selawat nariyah sedangkan Nabi dah ajar pun selawat. Contohnya selawat yang kita baca dalam tahiyat akhir, namanya selawat Ibrahimiyah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya mengambil keputusan fatwa Jatan Kuasa Fatwa Negara Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah. Kadang-kadang kalau fatwa dalam Malaysia, dia orang tak nak percaya. Ini fatwa negara Mesir yang menyatakan apa? Selawat nariyah ini boleh dilaksanakan, boleh dibaca, tak ada masalah.
Tidak ada unsur pun yang dipanggil unsur-unsur syirik. Tak ada masalah, bacalah. Maknanya apa? Boleh kita baca selawat yang Nabi ajar pada kita dan tidak menjadi halangan kepada kita untuk membaca selawat yang para alim ulama ajar pada kita. Tak ada masalah. Contoh, dahulu ada sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Juga ada selawat yang dia reka sendiri, yang berbunyi, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin, hingga akhirnya. Ini selawat yang direka oleh sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, berani ke kita cakap apa yang dibuat oleh sahabat bernama Abdullah ibn Mas'ud ni sesuatu yang dipanggil sesat atau bid'ah? Tak mungkin kita berani. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan imam kita, Al-Imam Asy-Syafi'i, juga ada selawat yang direka sendiri, yang sering kita baca dalam majlis-majlis tahlil. Sallallahu ala Muhammad adada ma zakaru zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Selalu kita baca. Rupa-rupanya itu selawat yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maknanya apa? Keharusan untuk kita baca selawat yang Nabi ajar ataupun selawat yang para alim ulama ajar, termasuklah selawat yang kita sedang baca, yang kita sedang beramal, namanya selawat nariyah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam selawat nariyah yang kita baca itu, kalau di tangan tuan-tuan ada kertas warna hijau tu, tuan-tuan boleh tengok. Ada 6 kalimah dalam selawat nariyah itu yang dipertikaikan oleh mereka yang tak suka dengan program-program selawat. Saya cuma nak ulas satu daripada 6 tu, supaya kita ni lagi semangat, lagi mantap, lagi mangkreng lah kalau baca tu. Kan dah keluar perkataan Jawa lagi. Yang faham, faham. Yang tak faham, belajar dengan Jawa. Boleh Bilal? Yang berbunyi apa? Tanhalu bihil uqad. Kita baca, Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu. Itu kalimah yang pertama dipertikai. Yang awal tak ada masalah. Maknanya apa? Kita memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat ke atas Nabi, kita mendoakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah anugerahkan selawatnya, rahmatnya, kesejahteraan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba selepas tu ada kalimah yang berbunyi tanhalu bil uqad. Maka mereka yang tak suka dengan program selawat menyatakan ini kalimah ni boleh bawa kepada syirik, dia kata. Kenapa dia kata? Kenapa minta pada Nabi yang bermaksud tanhalu bil uqad, menyelesaikan segala simpulan-simpulan masalah? Kenapa kita minta pada Nabi supaya Nabi itu menghilangkan simpulan-simpulan masalah? Rupanya dia tak faham. Sebenarnya bukan Nabi yang merungkai simpulan-simpulan masalah. Allah Ta'ala yang merungkai, yang memudahkan simpulan-simpulan masalah. Cuma kita sebut apa? Tanhalu bil uqad itu adalah ayat yang bererti bertawassul dengan kemuliaan Nabi, yang kita terjemahkan bagaimana? Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi itu, ya Allah, leraikanlah, bukalah segala simpulan-simpulan masalah. Jadi maknanya apa? Yang menghilangkan, yang menguraikan segala simpulan-simpulan masalah adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita bertawassul dengan kemuliaan Nabi itu, mudah-mudahan Allah buka simpulan-simpulan masalah kepada diri kita. Maka ada seorang sahabat namanya Sayyidina Mikwas
Kisah ini disebut dalam kitab Al-Khasaisul Kubra lil Imam Jaluddin As-Suyuti. Dia kata apa? Satu hari Saidina Mikwas ni, kebetulan Mikwas ni dia ada masalah yang dipanggil gagap. Cakapnya tak lancar. Dia gagap. Lalu berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta pada Nabi supaya Nabi doakan dia, ya Rasulullah, ud'ullah ayyuziba anni ar-ritah. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya menghilangkan daripada diri daripada diri saya ini penyakit yang dipanggil gagap. Cakapnya tak lancar. Lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun fada'a lahu fazahabat. Lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Saidina Mikwas, maka penyakit gagapnya pun hilang. Maka di antara perkara yang para ahli ulama mengambil pengajaran perkisah ini, dengan sebab kemuliaan Nabi itu, maka penyakit gagapnya hilang. Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, maka dengan sebab kemuliaan Nabi itu, penyakit gagapnya hilang. Sebab itulah, kalau kita atau anak-anak kita tu ada penyakit ini panggil gagap, elok beramal dengan selawat nariyah. Bahkan dalam kitab 5 selawat popular yang dikarang oleh Kiai Idrus Ramli, kalau cerita Tanhalu bil Iqad ni, semua contoh-contohnya hadis berkaitan dengan sahabat-sahabat atau mereka yang ada masalah pertuturan. Jadi kalau ada siapa-siapa anak-anak kita ada masalah gagap, pujuklah untuk beramal dengan selawat nariyah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka bila kita beramal dengan selawat nariyah ni, yang pertama tadi Tanhalu bil Uqad, sebenarnya kita menggunakan kaedah yang dipanggil tawassul. Dan tawassul dengan Nabi, sama ada semasa Nabi hidup ataupun selepas Nabi wafat, adalah perkara yang diharuskan mengikut fahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak ada masalah. Nabi masih hidup ke Nabi dah wafat, bertawassul dengan Nabi tak ada masalah. Buktinya, ini cerita yang terakhir dalam 8:47 aku ingat baru 10 minit je. Ni belum selawat ni. Sabar, bukan tuan-tuan je lapor, aku pun lapor. Jadi sabar. Kisah hadis Ad-Darir. Ad-Darir ni adalah, kalau bahasa mutaradif dia, Al-A'ma, hadis sahabat yang buta. Cerita ni terkenal, kisah ni terkenal, hadis Darir. Ada seorang sahabat ni berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan dia tu buta. Dia buta, jumpa pada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya kembalikan penglihatan dia. Lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun nasihatkan sahabat ni, menyatakan, kalau kamu bersabar lagi bagus. Buta, tapi Nabi nasihat, kalau kamu bersabar lagi bagus. Tetapi nasihat ni, sahabat ni pun tetap juga, orang Jawa kata ngotot jugalah, nak juga supaya Nabi doakan dia supaya dapat melihat balik. Lalu Nabi pun pesan pada sahabat ni, sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat, dan baca doa yang Nabi ajar. Dan ramai sahabat-sahabat selawat nariyah pun dah baca selawat apa ni, doa yang Nabi ajar, doa Dariri. Dan ramai sahabat bila sembahyang hajat amalkan doa Dariri ni, hajatnya makbul. Apa bunyi doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang dalam sembahyang hajat kita baca, lepas sembahyang hajat kita baca doanya. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah, ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqdali Allahumma fasyafi'hu fiyya.
Dalam doa ini ada elemen atau yang dipanggil namanya tawassul. Maka sahabat tadi pun sembahyang sunat 2 rakaat, lepas main sunat 2 rakaat dia pun membaca doa dharir ini. Maka tidak berapa lama dia berpisah pada Nabi, tak berapa lama maka Allah Ta'ala anugerahkan kembali yang dipanggil matanya yang buta itu. Maknanya doa ni dia mustajabnya cepat. Cuma syahid yang saya nak kongsi di sini adalah doa ini Nabi ajar kepada kita untuk bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mohon sesuatu yang berbunyi Allahumma inni, ya Allah, inni as'aluka, aku bermohon kepadamu ya Allah, wa tawajjahu ilaiklah, dan aku menghadap kepadamu ya Allah, binabika Muhammad, dengan kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmat, ya Muhammadu inni tawajjahtu bika. Ini semua elemen-elemen yang dipanggil tawassul. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka setelah sahabat ni baca, tidak berapa lama selepas itu maka doanya makbul dan dia dapat melihat kembali. Jadi tuan-tuan pemohon dirahmati Allah sekalian, maka selepas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, sampailah kepada giliran sahabat yang bernama Sayyidina Utsman. Khalifah Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Ada seorang sahabat ni, dia nak berjumpa dengan khalifah ketika itu, tapi dia tunggu pintu rumah Sayyidina Utsman tidak dibuka. Maka ada seorang sahabat ajar pada dia, bacalah doa dharir. Tidak berapa lama dia amalkan doa dharir, maka hajatnya termakbul, dapat berjumpa dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Maknanya apa? Bertawassul dengan Nabi semasa Nabi hidup diharuskan. Begitu juga selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diharuskan, sebagaimana para sahabat mengajarkan kepada kita. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, guru saya K. Idrus Ramli ajar pada saya, dia kata kalau nak amalkan doa ini lepas sembahyang hajat, baca doa ini. Dia kata bacalah Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah, ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi. Sampai kalimah hazihi dia kata, lintaskan niatnya apa, dia kata. Selepas kalimah hazihi, niatkan apa lintasan kita. Kemudian lituqdali Allahumma fasyafi'hu fiyya. InsyaAllah dia kata, kalau betul-betul insyaAllah hajat kita akan segera dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beberapa sahabat saya yang telah beramal dengan doa ini, hajatnya telah pun dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka kesimpulannya apa? Beramallah, perbanyakkanlah untuk kita membaca yang dipanggil selawat, termasuklah selawat nariyah. Walaupun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya tidak pun memerlukan selawat daripada umatnya, tetapi kerana kasih sayang Allah pada para hambanya, Allah minta para hambanya berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan sebab selawat itu menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan rahmat sebanyaknya kepada para hambanya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, maka kita baca selawat bukanlah kerana Nabi perlukan selawat kita, perlukan doa kita, kerana memadailah selawat Allah dan juga malaikat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita berselawat sebagai tanda kasih sayang kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh kerana kita itu kasihkan Nabi, maka kita banyakkanlah membaca selawat. Sebagaimana para ahli ulama sebut, bagaimana sesiapa yang cintakan sesuatu, dia akan banyak mengingatinya. Siapa-siapa yang cintakan sesuatu, cintakan seseorang, maka dia kena banyak mengingatinya. Contoh kalau kita ni kat rumah kan, siapa yang paling banyak nama kita sebut?
Suami kita bang, kira satu orang berkali sebut bang, berkali sebut. Kenapa sebut bang? Kasihnya kita pada suami kita. Berapa kali kita sebut nama mak kau. Mak kau ni. Berapa kali tu? Nunjukkan apa? Kasih dan sayang kita pada seseorang itu. Banyak kali kita sebut. Begitu juga kalau kita ni kasih dan sayang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah menyebut namanya. Bagaimana? Dengan memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab salawat itu Allah permudahkan urusan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya masih lagi berhajat nak bercakap, tapi dah 8.55, eloklah aku berhenti. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, hingga kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.